Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali dan selamanya, mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi kekalkan kita di atas nikmat dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat, dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati segala suruhan dia, menjauhi segala larangan dia, mencontohi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan kita. Lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pelbagai cabaran-cabaran yang ada pada masa kini. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, susunan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi baru membincangkan tentang aqabah yang ketiga, iaitu penghalang daripada melakukan ibadat. Untuk sesi sebelum ni saya ada nyatakan kata-kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahawasanya antara penghalang ibadat itu adalah dunia. Penghalang seseorang untuk mengabdikan diri beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dunia. Salah satu daripada 4 penghalang yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan apabila seseorang itu dia bertajarud, iaitu mengosongkan diri dia daripada dunia, maka dia akan dapat 2 perkara. Dia akan memperolehi 2 perkara. Pertama, ibadatnya akan menjadi lurus dan mantap. Ibadatnya akan dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Dan yang kedua, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, bahwasanya dia akan dapat faedah daripada tersebut, iaitu amal ibadatnya akan bertambah banyak. Satu, yang pertama, ibadatnya akan jadi mantap, akan jadi berkualiti. Yang kedua, ibadatnya akan bertambah banyak apabila seseorang itu dia bertajarud ataupun zuhud dia daripada dunia, benci daripada dunia. Maka daripada kesan daripada yang pertama, ini apabila satu orang tu bertajarud dan berzuhud daripada dunia ni, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maka seseorang itu, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia akan dapat kualiti, kesan yang baik, mantap dalam amalan. Dan daripada itu, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala terangkan
bahawasanya dunia ini betapa tidak berfaedahnya dia, betapa bahayanya dia dunia tersebut. Maka Imam Ghazali bawakan beberapa kata-kata sahabat radhiyallahu taala anhum. Salah satunya kata-kata daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menyatakan, aku telah cuba menghimpunkan antara ibadat dan perniagaan, ini dunia beliau, maka aku dapati kedua-duanya tidak dapat berhimpun, lantas aku menumpukan hadapku, yang ini menumpukan tumpuanku kepada ibadat, serta aku meninggalkan perniagaan. Ini kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Darda menyatakan yang bahawasanya apabila dunia ini tidak dapat dihimpunkan bersama dengan ibadat, kan, nak buat ibadat sambil-sambil buat dunia sambil-sambil buat ibadat, kan, dia tidak akan jadi, tak akan jadi kualiti. Maksud di sini ialah kualiti dalam ibadat. Kerana apa? Kerana hati apabila dia masih lagi ada ada kesibukan dengan dunia, hati ada lagi keinginan dengan dunia, maka ibadat itu tidak dapat ditumpukan. Maka oleh kerana itu, satu orang yang mana mengejar akhirat, maka dia akan tinggalkan dunia dia dan akan berikan tumpuan akhirat. Dia akan tinggalkan dunia dia dan dia tumpu kepada akhirat. Baik. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, andainya dunia dan akhirat kedua-duanya dapat berkumpul pada orang yang lain daripadaku, sudah pasti kedua-duanya telah terhimpun untukku, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan daku kekuatan dan kelembutan hati. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ni tuan-tuan, saya pernah cerita sebelum ni. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu satu orang yang mana ada keteguhan hati, walaupun benar beliau ni agak lewat masuk Islam 6 tahun selepas Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, baru beliau masuk Islam 6 tahun. Tapi bila beliau masuk Islam tuan-tuan, bila beliau memeluk agama Islam, maka beliau telah memberikan tumpuan beliau betul-betul, sehingga kan tumpuan kepada akhirat, tumpuan kepada mengikuti baginda Nabi SAW, sehingga kan selepas Sayyidina Abu Bakar, beliaulah orang yang layak untuk menjadi khalifah, paling layak. Sehingga kan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas aku. Maaf, dalam satu riwayat Nabi SAW kata, lebih kurang mafhum dia, kalau ada nabi selepas aku, maka nabi yang akan dilantik adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Macam itu sekali. Sayyidina Umar radhiyallahu taala ni tuan-tuan dikenali sebagai Al-Faruq, orang yang memisahkan. Mana kesungguhan beliau dalam menunaikan perintah Allah, dalam beliau mengikuti sunnah baginda Nabi SAW ni tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka beliau begitu tegas, tak ada kompromi. Perintah Allah, benda yang dilarang. Sehingga kan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kerana kan Sayyidina Umar banyak sesuatu keputusan baginda Nabi SAW telah diubah. Nabi SAW dah buat keputusan, tapi kerana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, fikir beliau, kerisauan beliau tuan-tuan lebih, maka menyebabkan keputusan Nabi SAW terpaksa diubah. Salah satunya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Salah satu kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, satu ketika baginda Nabi SAW duduk dalam majlis bersama dengan sahabat-sahabat. Tiba-tiba Nabi SAW bangun dan telah pergi, meninggalkan majlis tersebut. Dan perginya Nabi SAW tu agak lama, sehingga kan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum timbul kerisauan, risau, mana Nabi SAW ni lama sangat tak balik-balik lagi. Maka sahabat-sahabat ni mula bangun untuk mencari baginda Nabi SAW. Antara yang sungguh mencari Nabi SAW, Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pergilah cari baginda Nabi SAW hingga sampai kepada satu kebun bini Al-Ansar. Satu kebun milik orang Ansar. Beliau pusinglah kebun tu, tak jumpa jalan masuk.
Tiba-tiba beliau nampak satu anak sungai, satu saluran air, saluran anak sungai yang mana dia ada masuki akan kebun tersebut. Daripada saluran anak sungai itulah maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah masuk ke dalam kebun tersebut. Bila beliau masuk sahaja, maka ketika itu baru beliau nampak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kebun, dan beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi, dan berlakulah peristiwa beberapa perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beri pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu bawakan dua kasut aku ni keluar, kamu sampaikan, bawa kasut aku ni, yang mana jadikan bukti kasut aku ni. Siapa-siapa yang kamu jumpa yang mengucap kalimah la ilaha illallah dengan hati ni yang penuh yakin tiada Tuhan melainkan Allah, maka sampaikanlah berita gembira kepadanya dia untuk masuk ke dalam syurga. Orang yang betul-betul ada yakin dengan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, maka orang ni akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan rasa gembira, maka beliau pun keluar daripada kebun tersebut, bawa dua kasut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menjadikan bukti yang mana beliau ni bawa sampaikan berita daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai orang pertama yang beliau jumpa adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Orang pertama yang beliau jumpa. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tanya, "Kenapa Abu Hurairah? Apa masalah? Nampak macam gembira sangat, macam seronok sangat, apa benda?" Maka beliau pun cerita yang mana tadi aku jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi aku dua kasut baginda sebagai bukti, dan aku menyampaikan berita gembira ni kepada orang yang mana mengucap kalimah la ilaha illallah dalam keadaan hati dia begitu yakin, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu buat apa tuan-tuan? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu suruh Sayyidina Abu Hurairah kembali balik. Pergi balik, jumpa balik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah kata, "Tak nak, aku dah bawa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah ni. Aku dah bawa perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni." Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tegah. Dan ada riwayat badan Sayyidina Umar ni besar. Badan dia besar, kan? Dia cengih. Kan, sehingga kan tak ada orang yang mana berani nak pergi membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendirian. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu lebih berani lagi. Macam itu sekali. Kisah bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu nak peluk Islam. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu telah tolak Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala jatuh. Sakit Sayyidina Abu Hurairah. Sakit. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pergi balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesakitan. Maka bila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kesakitan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kenapa? Kenapa sakit ni?" Nampak menahan kesakitan. Maka Sayyidina Abu Hurairah menceritalah yang mana akan keadaan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menghalang dia daripada menyampaikan berita gembira tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala, "Kenapa kamu halang? Kenapa kamu halang?" Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda tak terus buat tak buat hukuman. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tanya dulu, "Kenapa kamu halang?" Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kata, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu jawab, "Ya Rasulullah, jangan sampaikan berita ni. Kalau tidak, nanti orang ramai akan bertawakal. Dia akan berserah diri semata-mata. Orang ramai akan hanya bertawakal, hanya akan berserah diri tanpa dia berusaha." Orang kalau dah tahu keadaan ni, tahu orang yang mana mengucapkan kalimah la ilaha illallah ni akan masuk dalam syurga, nanti dia tak nak beramal dah. Kan, cukuplah aku dah beriman, dah cukup dah aku mengucap kalimah, tak perlu lagi aku nak beramal. Maka dia rasa dah tak perlu beramal, maka ditinggalkan amal. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala kata, "Jangan sampaikan berita gembira ni, takut nanti orang tak nak beramal." Dan adalah peristiwa ulama jawab antara sebab-sebabnya kerana mungkin masa awal-awal lagi orang tak kuat lagi beramal, kerana itu Sayyidina Umar tak membenarkan. Kan, habis tu kenapa sampai kepada kita juga hadis ni? Hadis ni sampai juga kepada kita kerana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tak simpan hadis. Beliau akan sampaikan juga. Jadi apa yang dimaksud, apa yang nak ambil faedah daripada hadis ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, nak bagi tahu Sayyidina Umar.
kesungguhan Sayyidina Umar. Banyak perkara kerana pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, maka terjadinya sesuatu hukum. Contoh yang terjadi hukum adalah pengharaman arak. Pengharaman arak. Arak pada awalnya, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, tak diharamkan lagi. Pada awalnya tidak diharamkan lagi, tetapi oleh kerana desakan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, maka arak telah diharamkan sebab desakan kan daripada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ni mempunyai hati yang kuat, paling dekat, maknanya kuat apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu beliau kata, kalau ada orang boleh nak himpunkan antara dunia dan akhirat, pasti aku lebih akan dapat menghimpunkannya. Kerana apa? Aku ni ada hati yang begitu kuat untuk menunaikan perintah Allah Taala. Tapi maksud daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala nak kata begini, maksud dia, aku yang mana ada hati yang kuat untuk menunaikan perintah Allah, tahu mana satu perintah Allah, mana satu yang patut didahulukan pun, tetap juga aku tak boleh nak himpunkan di antara dunia dengan akhirat. Walaupun Sayyidina Umar radhiyallahu taala kata, aku ni boleh, maknanya hati aku ni kuat untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap juga aku tidak dapat menghimpunkan di antara dunia dengan akhirat. Apabila begitu sekali ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, maka hendaklah kita merasa betapa mudaratnya dengan dunia yang fana, dan pilihlah yang selamat, nescaya kita mendapat kesejahteraan. Adapun kesibukan dunia yang masyghulkan, yang menyibukkan hati, iaitu batin dalaman diri seseorang, menyibukkan hati, dalaman hati seseorang, kerana hati itu adalah tempat bersemadinya segala keinginan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maksud dia apa dia? Dunia jangan masuk dalam hati. Kan? Jangan sampaikan dunia itu masuk dalam hati, sehinggakan hati ni jadi sibuk untuk memperolehi dunia. Bila hati ni sibuk dengan dunia, maka dia akan sibuk dengan dunia dan tinggalkan akhirat. Sebab apa jangan sampai masuk dalam hati? Kerana hati inilah tempat terhimpunnya, tempat duduknya segala keinginan. Bermula daripada hati. Bermula dengan hati. Kan? Orang akan mulakan dengan keinginan adalah bermula daripada hati dia. Dia tak akan jadi tiba-tiba. Kan? Sesuatu berlaku, sesuatu benda yang kita nak perolehi adalah bermula dengan keinginan. Kan? Kalau tak ingin, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, tak terjadi. Kan? Kalau tak ingin, tak jadi. Kalau dia ada keinginan, baru akan terjadi. Kan? Tak inginlah, dia kata. Tak inginlah, tapi bila diberikan, dia nak ambil juga. Mana hati dia tetap ada keinginan. Kan? Kalau dia rasa tak ingin, kan, dia akan tolak segala-galanya. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, bila hati kita dipenuhi dengan dunia, timbulnya keinginan kepada dunia, maka kita, luaran kita, kan, pekerjaan kita akan sibuk untuk memperolehi dunia. Kan? Berbeza pula keadaan apabila kita ni sibuk, keinginan kita adalah akhirat, kita inginkan untuk dapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, kita inginkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan kita akan sibuk dengan ibadat. Itu dua benda yang sangat-sangat tidak boleh bersatu. Kan? Dia tidak boleh bersatu. Kan? Hati ada akhirat, maka keinginan dia ada akhirat, keinginan dia adalah untuk akhirat, maka amal kebajikan dia, amal perbuatannya, pekerjaan dia, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maka dia akan sibuk dengan amalan-amalan akhirat. Tapi kalau hati ni ada dunia, keinginannya dunia, maka pekerjaan dia adalah untuk sibuk dengan pekerjaan dunia. Diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa athiru ma yabqa ala ma yafna. Sesiapa yang mana mencintai dunia, nescaya akan memudaratkan akhiratnya, dan barang siapa yang mencintai akhirat, nescaya akan memudaratkan dunia ini. Kalau pilih dunia, maka akan merosakkan akhirat.
Kalau pilih akhirat, maka akan merosakkan dunia. Ni tak habis lagi dia tu. Maka Nabi SAW suruh buat pilihan. Nabi SAW kata, pilihlah sesuatu yang yang kekal daripada sesuatu yang akan binasa. Dunia ni akan binasa, akhirat ni akan kekal. Sedangkan kedua-duanya tidak akan dapat terhimpun dalam diri seseorang. Sedangkan kedua-duanya tidak akan dapat terkumpul dalam diri seseorang. Maka pilih di antara dua. Pilih dunia ataupun pilih akhirat. Kalau pilih akhirat, maka kita akan selamat. Kalau pilih dunia, maka kita akan binasa. Nak mana? Maka pilihlah akhirat. Kan? Utamakanlah akhirat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tuan-tuan, sebelum ni pun saya dah pernah nyatakan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Kadang macam mana kita nak pilih, kita kena tengoklah keadaan. Kan? Dalam satu-satu masa, bila terhimpunnya, bertembungnya antara dunia dan akhirat kita. Kan? Contohnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sekarang ni waktu solat, azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kita pula dengan urusan dunia kita, kan sibuk dengan urusan, tengah sibuk dengan urusan dunia kita. Maka ketika itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila bertembung di antara akhirat dengan dunia, maka perlu ditinggalkan dunia dan utamakan akhirat. Itu yang saya nak kata. Kan? Bila hati dia ada akhirat tuan-tuan, maka dia akan utamakan akhirat dia dan dia akan meninggalkan dunia tersebut. Bila hati dia ada keutamaan akhirat, maka dia akan utamakan akhirat dia. Dia akan terus menunjukkan ibadat, menunaikan perintah Allah dan meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Jadi kita kena faham. Ada keadaan-keadaan juga tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, yang macam mana dikatakan utamakan akhirat, meninggalkan dunia, kena faham juga. Ada perkara-perkara juga. Dalam keadaan-keadaan, contohnya kalau kita dalam keadaan kita terdesak, contoh dalam keadaan terdesak, ada keadaan-keadaan yang mana kita kena selamatkan orang lain. Itu pun akhirat. Selamatkan orang lain dalam keadaan bahaya, kan ada keadaan darurat. Maka ketika itu kita boleh mendahulukan darurat tersebut. Jangankan kita kata, ni dunia ni. Tak semestinya. Kan, contoh juga tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kadang-kadang, ni pun selalu juga diperingatkan, saya suka ingatkan diri saya dan tuan-tuan. Kan, contohnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, makanan dah dihidangkan di hadapan kita. Baik. Bila makanan dah dihidangkan di hadapan kita tuan-tuan, adakah bila kita makan dahulu dan kita utamakan dulu makanan, kemudian baru kita solat, adakah itu mengutamakan dunia? Tengok keadaan. Keadaan dia macam mana? Kalau makanan itu dihidangkan dan kita tidak ada terasa nak makan, tak terasa nak makan, maka ketika itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita utamakan akhirat kita, itu utamakanlah solat. Utamakan solat. Tapi kalau makanan dah dihidang di hadapan kita, makanan pula jarang-jarang kena pula hari itu bulan puasa. Bulan puasa. Dah bau dah sedap, masya-Allah. Tengok dah makanan apa nak dihidangkan. Kan? Dah tengok dah makanan yang sangat-sangat istimewa. Kan? Nasi biryani kambing kulit contoh dia. Ni sedap sangat ni. Kalau teringin sangat dah pula dalam keadaan satu hari puasa. Maka keadaan ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita tinggalkan, kita kata tak apalah, kita minum air segelas, makan sebiji, 2 biji kurma, nak ikut sunnah. Betul nak ikut sunnah, masya-Allah. Tapi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, bila solat dia teringat-ingat. Dalam solat dia teringat-ingat, kalau habis dah habis solat ni, kalau lambat sikit habislah makan pula kat masjid. Habislah. Kalau keadaan begini jadi tuan-tuan, maka ketika itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sunnahnya adalah perlu makan dahulu. Kerana apa? Adakah dia mengutamakan dunia? Tidak. Yang ini pun dari sudut mengutamakan akhirat. Kenapa saya kata mengutamakan akhirat? Kerana apa? Kerana kalau dia tidak makan, dia akan mengganggu ibadat dia. Kemantapan akhirat dia akan terganggu, ibadat dia akan terganggu, kualiti dalam ibadat dia akan terganggu. Maka dia perlu cepat-cepat makan. Cepat-cepat makan. Makan cepat-cepat, bukan makan dalam keadaan bersantai-santai, tidak. Dia kena cepat makan sehingga hilang rasa keinginan tu. Rasa keinginan tu hilang
dan dia terus untuk menunaikan ibadat supaya ibadatnya dapat disempurnakan dengan baik, dengan berkualiti. Ini maksud dia utamakan akhirat. Utamakan akhirat. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita kena betulkan. Jangan salah faham. Ada juga keadaan-keadaan. Jadi kita kena tengok. Ada keutamaan dia. Nah, kadang-kadang dalam bab sedekah, contohnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Dalam bab sedekah. Kadang-kadang kita kata kita bersemangat nak sedekah, kita puas jadi orang nak sedekah. Sampaikan tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, orang dalam negara kita pun kita tak pandang. Kita dah nampak lagi orang luar negara tu. Kan? Dekat Kemboja contohnya, dekat Palestin contohnya, dekat Rohingya ke contohnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Burma. Kan dia nak nampak, oh orang sana ni semua perlukan sedekah. Mereka ni kebuluran, kelaparan, kita kena sedekah. Yang dekat Malaysia, bukan setakat dekat Malaysia, yang keluarga sendiri kelaparan, kemiskinan, kepapaan, langsung dia tak pandang. Kan? Konon-konon nak kejar akhirat. Dia kata kalau belanja keluarga ni dah selalu dah. Kan? Dia kata belanja keluarga ni dah selalu dah. Kan? Tapi dia biarkan keluarga dia. Dia kata selalu, tapi keluarga dia tetap juga kemiskinan. Kan? Dalam afdalnya tuan-tuan, kalau keutamaan dia, dalam kita nak berinfak ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita kena utamakan orang paling dekat dengan kita. Bila kita nak berinfak, kita nak bersedekah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita kena utamakan dengan orang paling dekat dengan kita. Mulakan dengan keluarga kita. Bahkan tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kita berbelanja untuk anak isteri kita pun dikira sedekah. Kita berbelanja untuk anak isteri kita pun dikira sebagai sedekah. Dan dalam satu-satu fadilat, kelebihan, walaupun dia hadis dhaif, kan, tapi banyak banyak respon ataupun banyak pengalaman yang mengatakan terjadi, masya-Allah. Kan, contohnya amalan 10 Muharram. Antara amalan 10 Muharram tuan-tuan adalah bersedekah. Kan, ada hadis menyatakan siapa yang mana dia membelanjakan kepada keluarga dia, anak isteri dia, satu pembelanjaan yang luar daripada kebiasaan, dia belanja lebih sikit, dia beli hadiah ke, dia belanja makan ke, kan, ada ustaz-ustaz kata bagilah sebentuk cincin ke, kan, bagi emas ke kepada isteri dia, ataupun dia berilah barang-barang sesuatu kesukaan untuk anak dia, belanja lebih daripada kebiasaan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maka Allah Taala akan mencukupkan keperluan dia selama 1 tahun. Nampak? Kelebihan yang besar. Kelebihan yang besar apabila satu orang itu berbelanja untuk keluarga dia sendiri. Kamu tinggalkan, dalam hadis dalam riwayat pun ada disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu tinggalkan anak isteri kamu, keluarga kamu dalam keadaan berharta, berduit, ada sesuatu lebih baik daripada kamu tinggalkan dia kekeringan, kosong. Itu disyariatkan faraid. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kan, dan kadang-kadang kita berkeinginan konon-konon nak kejar akhirat, tapi rupa-rupanya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, cara kejar akhirat kita tak betul, salah. Kan, kita duk nampak yang ni lebih akhirat lagi. Bukan tak boleh nak bersedekah, boleh, tapi sedekah itu tuan-tuan adalah lebihan daripada lepas kita mengutamakan keluarga kita. Mulakan daripada yang dekat, keluarga kita, jiran tetangga kita, masyarakat yang dekat dengan kita, orang-orang kita dalam Malaysia ni tuan-tuan. Kita dalam Malaysia ni tuan-tuan, berapa ramai lagi yang mana hidup tak bertempat, tak berumah, gelandangan. Ramai lagi. Berapa ramai lagi orang tak ada rumah. Berapa ramai lagi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kan, makanan dia tak cukup di rumah dia. Kan, banyak lagi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, kan, utamakan dulu yang paling dekat. Ini baru betul akhirat. Bukan kita kata kita nak kejar akhirat, kita tengok yang jauh-jauh semata-mata, tidak. Kan, yang jauh-jauh bukan tak boleh, boleh. Tetapi selepas yang dekat ni dah sempurna. Ada lebihan, kita buatlah yang jauh. Bukan kita tak suka dengan orang yang jauh tu, kita nak bantu juga. Tapi jangan biarkan yang dekat ni pula dalam keadaan kepapaan, merana, kesusahan. Baik. Maka nyatalah bagi kita bahawasanya apabila zahir kita masyghul dengan dunia, kehidupan kita sibuk, luaran kita sibuk dengan dunia, dan batin kita pula, dalaman kita pula masyghul dengan keinginan dunia,
Sibuk dengan keinginan dunia. Luaran kerja kita, perbuatan kita sibuk nak memperoleh dunia. Sibuk. Kan kerja siang malam, pagi petang. Kan tu sekarang ni tuan-tuan, ada kenyataan orang ramai hari ni, selidik penyelidikan yang berlaku hari ni tuan-tuan, kata-kata masyarakat kita ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah buat 2 kali kerja. Dia bukan satu kerja je, ada 2 kerja, 3, 4, 5, banyak kerja dia. Dah kerja dah dekat office dah, balik rumah dia tak habis lagi, dia tak balik rumah. Dalam perjalanan balik rumah dia buat dulu Food Panda ke, Grab Food ke, kan, bawa lah Grab car ke, kan, ada kerja yang lain lagi. Dia tak tumpu kepada satu kerja, dia akan sibuk dengan 2 kerja. Lagi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kalau dulu masa awal-awal ada inhaling ni, kereta-kereta, kan, yang dulu dia mula-mula Uber dengan Grab ni, mula-mula Uber lah, kan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, orang yang mana terlalu kejar Uber ni, kejar pelanggan ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, 24 jam tak balik rumah. Pernah berlaku kes, saya rasa mungkin 1-2 kes je, kan, pernah berlaku kes sebabkan dia sibuk sangat nak cari customer tuan-tuan, meninggal. Kan, sebab apa meninggal? Tak cukup rehat. Punya dia sibuk dengan dunia ni. Sebab apa mulanya sibuk dia dengan dunia, pekerjaan dia sibuk dengan dunia dia? Kerana keinginan dia nakkan dunia tersebut. Kan? Tak cukup. Kalau kerja banyak ni tak cukup. Kalau kerja banyak ni tak cukup, kena kerja lebih lagi baru cukup. Sebab keinginan dia. Maka apabila dia sibuk dengan keinginan dunianya, maka pasti tidak mudah bagi kita untuk beribadat dengan sebenar-benarnya. Masyghul. Imam Ghazali rahmatullah taala letakkan dengan lafaz masyghul. Masyghul ni sibuk. Terlalu sibuk sangat dengan dunia. Hati sibuk dengan keinginan. Luaran sibuk dengan nak mendapatkan dunia. Terlalu sibuk sehingga kan tak dapat beri tumpuan kepada akhirat. Moga Allah Taala ampunkan kita. Adapun apabila kita berzuhud pada dunia, rasa tidak ada keinginan pada dunia, letakkan dunia ni keluar daripada diri kita, lantas kita akan mengosongkan zahir dan batin kita dari mengasihi dunia. Bila hati kita ni dah zuhud. Zuhud ni tuan-tuan menjauhkan, mengeluarkan dunia daripada hati. Kan, tak ada rasa cinta dunia. Kan, letakkan dunia di luar, tak letakkan dalam hati kita. Kan, tak ada keinginan pada dunia. Kan, kita berpada-pada dengan keadaan dunia ni. Kan, kita hanya menggunakan dunia ni sekadar keperluan. Dunia bukan tak boleh, boleh untuk keperluan. Sebagai keperluan. Dia hanya sekadar keperluan sahaja. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia tak sibuk. Maknanya bila dia dah zuhud, dia jadikan dunia ni keperluan dan dia tidak sibuk dengan dunia ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maka secara tidak langsung maka dia dapat tumpukan kepada akhirat dia. Akan dapat sibukkan diri dia dengan akhirat. Akan sibukkan pekerjaan amal ibadat dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nescaya mudahlah bagi kita untuk beribadat. Bahkan anggota-anggota kita akan menolong kita untuk beribadat dengan penuh cergas. Bila dah beribadat, bila hati kita ni tuan-tuan tak sibuk dengan, bila hati kita zuhud daripada dunia, kosong daripada dunia, kan, diri kita, luaran kita pun tak sibuk dengan dunia tuan-tuan, maka kita akan dapat masa lebih untuk beribadat. Kan, kita akan dapat masa lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap anggota kita pun akan membantu kita untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bahawa beliau telah berkata, sesungguhnya seseorang hamba apabila dia zuhud pada dunia, nescaya hatinya bersinar dengan nikmat dan anggota-anggotanya akan menolongnya untuk kuat beribadat. Kalau hati dia kosong daripada dunia, dia zuhud, mengosongkan diri daripada dunia, maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maka dia akan dapat nikmat untuk mengamalkan akhirat. Tapi syarat dia apa dia? Syarat dia kena letak jugalah keinginan dalam hati. Syarat dia kena letak juga keinginan dalam hati untuk beribadat. Ada keadaan tuan-tuan, dunia pun dia tak, akhirat pun dia tak. Dunia pun tak, ibadat pun dia tak. Kan? Hati dia kosong. Tak ada apa-apa.
maka akan terjadi ni lara semata-mata. Kan, kelalaian. Ada keadaan tuan-tuan, dunia ni bukanlah sia-sia semata-mata. Kan, seperti mana saya kata tadi, dunia ni perlu, ada keperluan. Tapi ada keadaan, yang ni yang sedang diusahakan oleh ahli-ahli batil hari ni tuan-tuan. Dia mengosongkan terus keinginan terhadap akhirat lebih-lebih lagi, dan mengosongkan terus daripada usahakan ke atas dunia, bahkan hanya sibuk dengan kelalaian. Lalai itu pun satu keinginan juga. Kan, sibuk dengan permainan game. Kan, sibuk dengan benda-benda yang lara. Kan, hari ini bukan ada game sahaja tuan-tuan. Kan, media sosial. Kan, benda-benda yang lara, yang tak ada faedah langsung untuk dunia, lebih-lebih lagi tak ada faedah langsung untuk akhirat. Tak ada. Tak ada faedah. Kadang-kadang nak buat challenge. Kan? Challenge siapa yang boleh buat. Satu orang dah buat satu video, yang lain pun nak buat video yang sama. Buat kumpul paling ramai. Siapa boleh buat paling ramai, dia paling hebat sekali. Siapa boleh buat tarian ni, dia paling hebat sekali. Allah Akbar. Ini lebih bahaya lagi. Ini lebih bahaya lagi. Kan? Itu saya kata tadi. Kalau kita dah kosongkan daripada dunia, bukan bermakna hati kita kosong semata-mata, bahkan kita kena letakkan keinginan kita untuk akhirat. Sebab untuk dapatkan keinginan akhirat ni tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kerana itu kita kena selalu dengar sabdaan Allah, sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan firman Allah. Kita kena selalu dengar tentang kelebihan-kelebihan. Kita kena selalu dengar tentang kepentingan akhirat. Baru hati kita ada keinginan. Tapi kalau kita kata, saya nak dapat keinginan akhirat, saya nak tinggalkan dunia, nak utamakan keinginan akhirat, tanpa ada hati kita dengar, tanpa kita mengetahui apakah itu akhirat, maka sama juga kita tak akan dapat nak utamakan akhirat. Sebab tu kita kena dengar. Ulama-ulama kita tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah susunkan kitab-kitab mengenai kelebihan-kelebihan. Kan? Macam kita kat masjid, masya-Allah, kan boleh kata tiap-tiap pagi selepas subuh kita akan dengar hadis-hadis fadilat amal, masya-Allah. Supaya apa? Supaya kita ada keinginan untuk akhirat. Kan, kitab ni bukan satu kitab je tentang fadilat amal. Imam Nawawi pun ada juga kumpulkan kitab mengenai kelebihan-kelebihan amal. Kitab Riyadhus Shalihin contohnya. Kan, kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, nama pun Riyadhus Shalihin, taman-taman orang soleh. Nak dapat tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, akhirat ni kena selalu dengar firman-firman Allah, kena selalu dengar sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sudut. Ulama kita kata tuan-tuan, secara umumnya ilmu ni terbagi pada dua. Satu, ilmu mengenai tentang masalah agama. Kita perlu tahu. Kita perlu mempelajari ni supaya apa? Kita tahu bagaimana kita nak hadapi sesuatu masalah, bagaimana kita nak mengamalkan, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi jenis ilmu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah adalah ilmu tentang kelebihan, fadail, kelebihan-kelebihan. Tentang kelebihan-kelebihan ni pun penting juga tuan-tuan, supaya dia menggerakkan kita dalam kita nak beramal. Jadi kedua-dua bidang ilmu ni tuan-tuan kita perlu usahakan. Masya-Allah, kita ada bahagian kita dapat dengar kuliah daripada ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, masya-Allah. Itu dari segi masail. Di samping itu juga kita kena usahakan juga tentang fadail, kelebihan-kelebihan amal, supaya apa? Kita ada keinginan, letak dalam hati kita, datang keinginan untuk mengamalkan. Kita dah tahu dah ini perintah Allah, yang ini dia punya perintah Allah Taala nak buat begini. Pentingnya perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala hari ini, macam-macam kepentingannya. Tetapi tak ada keinginan, jadi tak akan tak terjadi juga ibadat tersebut. Kan? Untuk dah kita tahu tentang sesuatu ibadat, kita tahu tentang kepentingan tersebut, maka kena letakkan juga keinginan. Nak tahu keinginan, nak dapatkan keinginan, kena banyak dengarkan tentang hadis-hadis kelebihan, ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan, kelebihan untuk kita beramal. Baru kita akan datang kualiti dalam kita beramal. Kan, dunia ni kita kena keluarkan. Kan, macam saya kata tadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, bukan bermakna dunia tidak perlu. Dunia itu ada keperluan dia, tetapi jangan sampai keperluan itu mengatasi akan tuntutan kita.
Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, moga Allah Taala berikan kita faham. Kan, ini baru bahagian yang pertama. Dalam bab dunia, kan bila satu orang itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah tajarrud ani dunia ataupun zuhud ani dunia, dia kosongkan diri daripada dunia, satu perkara yang dia akan perolehi adalah amal ibadatnya akan bertambah kualiti. Dan ini yang kita nak, kualiti dalam beramal, kan, tumpuan dalam beramal. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah Taala bagi tahu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala uji kita. Allah Taala nak lihat kita di dunia ni adalah untuk menguji kita, lihat kita siapakah ahsanu amala, siapakah yang paling baik lagi amalan dia, kualiti dalam amalan. Nak dapat kualiti dalam amalan ni tuan-tuan, antara perkara yang perlu diusahakan adalah tajarrud ani dunia, kosongkan diri daripada dunia, kosongkan keinginan daripada dunia, kosongkan kesibukan daripada dunia. Kena faham kan, dia punya istilah dia sibuk. Jangan sibukkan dengan dunia sehingga kan kita meninggalkan akhirat. Dan macam saya kata tadi tuan-tuan, dunia ni ada keperluannya dan nanti akan diterangkan lagi, kan, akan diterangkan oleh Imam Ghazali tentang keadaan yang mana tuan-tuan bukan bermakna dunia ni tidak perlu. Dunia perlu juga, tetapi jangan sampai sibuk diri kita dengan dunia sehingga kan kita meninggalkan akhirat, kita tinggalkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, insya-Allah cukup sampai sini sahaja. Kita akan sambung lagi insya-Allah akan datang. Moga yang baik, saya rasa sampai sini sahaja. Moga yang baik ini datang daripada Allah, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.